cerita lagi Ni Sanusi cakap. Sanusi kata apa? Sanusi kata, general semua dah keluar. Pemimpin PAS percaya BN hanya ada general kecil. Menjelang PRN yang bakal diadakan di 6 negeri tidak lama lagi, seorang pemimpin PAS, terima kasih Muhammad, percaya bahawa Barisan Nasional kini sekadar mempunyai jentera kecil. Jentera kecil yang menunggu masa untuk hanyut. Dalam ucapannya di Majlis Aidilfitri Anjuran PAS di Selangor semalam, Timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah Sanusi Muhammad Noor mendakwa General BN sudah keluar dan gabungan itu tidak mempunyai general besar. Dalam video yang dimuat naik di Facebook beliau, Sanusi sebelum ini melakar gambaran kepada hadirin bahawa PAS berhadapan dengan satu gerakan ekstrim yang tiba-tiba menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. Satu gerakan ekstrim pula. Beliau mendakwa ada suatu ekstremisme yang berlaku dalam Barisan Nasional yang tahu dikuasai oleh siapa, yang tak tahu dikuasai oleh siapa pasal general-general semua dah keluar dah. BN ni semua tak ada general besar dah. Semua general kecil yang tunggu masa untuk hanyut bersama dengan arus Pakatan Harapan katanya. Sebalik pada cerita tentang general tadi tuan-tuan. Benar ke UMNO ni tak ada general? Kan? Benar ke UMNO ni tak ada general? Kita kata. Sebenarnya Barisan Nasional tak ada general. Salah juga. Bagi saya general itu masih ada. General itu masih ada, tapi general itu diganti general baru. Sebab general lama dia sama ada sudah direhatkan, Noh Omar, Syahidan Kasim, Anwar Musa, ataupun telah itu direhatkan daripada parti lah. Atau KJ umpamanya, ataupun telah direhatkan dalam keadaan lepas ni dia tak akan bertanding lagi. Nazri Aziz, Hishamuddin Tun Hussein On, ini nama-nama yang tak akan naik lagi lepas ni. Tetapi dalam masa yang sama, UMNO kena reform. Reform dengan arti kata, sekarang ini UMNO kena cari leader baru yang boleh ikut apa yang Zahid punya plan. Berjaya atau tak berjaya itu cerita lain. Dan sangatlah bukanlah tidak wajar, sangatlah bodoh sebenarnya, if I may to use that word lah kan. Sangatlah bodoh Sanusi untuk berkata demikian. Dia ada dua je, sama ada dia memang bodoh strategi ataupun dia terlalu takut sampai dia terpaksa mengatakan BN tak ada general. Dia tahu hakikat dia selepas ini, dalam keadaan yang ada sekarang ini, agak sukar untuk PAS nak bergerak sekiranya bersatu jadi bebanan. Dia terpaksa heret. Bersatu jadi bebanan. Kerana apa? Bersatu sudah tak ada dana untuk nak bergerak sekarang ini. Bersatu dah tak ada dana untuk nak bergerak sekarang ini, sehingga dia nak menjadi bebanan kepada PAS. Bebanan kepada PAS. Sebab itu bila isu tentang tukar kerajaan, itu contoh paling mudah. Isu tentang tukar kerajaan, kalau kita tengok, even Saifuddin Abdullah, pengkhianat ni, Saifuddin Abdullah, dia kata tanya PM dengan mana isu tukar kerajaan. Saifuddin kata ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Saifuddin Abdullah meminta soal berkaitan desas-desus pertukaran kerajaan persekutuan ditanya terus kepada Perdana Menteri. Ini kerana katanya perkara itu dibangkitkan oleh Presiden PKR selain bualan dalam kalangan rakyat sejak akhir-akhir ini. Dari mana kita dapat dengar cerita berkenaan dengan ada angka atau ada langkah-langkah tertentu ni? Setahu saya kita dengar ini daripada dua sumber. Yang pertama, Perdana Menteri yang disebut, dan yang kedua, kalau dia pergi mana-mana pun rakyat sebut soalan ni. Jadi itulah komen saya. Kena tanya Perdana Menteri dari mana dia dengar dan kenapa rakyat bercakap tentang soal ini. Saya kata itu menunjukkan daripada sini, even PN sendiri tak orang kata apa, tak berasa confident sebenarnya kerajaan ni nak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi gerakan ini nampak sangat bersatu, sama ada dia tak tahu atau dia buat-buat tak tahu. Sama ada dia tak tahu atau dia buat tak tahu. Dan ketiga, kenapa rakyat bertanya? Kenapa rakyat nak bertanya tentang benda ini? Sebab benda ini yang kamu buat. Benda ini yang kamu, ini Saifuddin Abdullah ni adalah antara pengkhianat PKR lompat yang kamu buat sebelum ini. Jadi kalau kamu pernah buat sebelum ini, mengkhianati kawan kamu sendiri, kalau kawan kamu boleh khianat, apatah lagi lawan kamu? Bukan benda yang pelik sekalipun. Kalau sekiranya ada benda nak dikhianat lah. Kalau since dia kata dia pun sendiri pun tak tahu, menunjukkan bahawa itu saya kata tidak ada kesepakatan di kalangan mereka sebenarnya. Sanusi mendakwa kerajaan persekutuan melakukan tindakan ekstrim apabila ia mengumumkan pembesaran
lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang tidak mahu buat projek Kedah Aerotopolis. Beliau mendakwa lapangan terbang Pulau Pinang dibesarkan untuk lawan Kedah Aerotopolis. Kos untuk tabur laut saja lebih besar, lebih banyak duit diperuntukkan daripada bantu kita di Kedah. Tapi tak apa tuan-tuan, oleh kerana kita ada kepentingan politik yang besar di Pulau Pinang, berapa bilion pun dia sanggup. Itu saya kata ekstrim katanya. Dan menambah, Kedah Aerotopolis tidak memerlukan duit peruntukan dan dibina atas ladang sawit. Perdana Menteri pada 24 hari bulan lepas mengumumkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang akan dinaik taraf dan dibesarkan bagi menarik lebih banyak pelabur, pedagang dan pelancong, membabitkan kos 1.2 bilion ringgit. Tahniah Pulau Pinang, tahniah. Sebelum ini, terima kasih Rizal. Terima kasih Tok Pei. Okey, pengangkutan Menteri Anthony Leok berkata, soalan kerajaan menolak pembangunan Kedah tidak berbangkit kerana permohonan aerodrom secara rasmi telah dibuat. Benda ini dah dijelaskan oleh Menteri, tuan-tuan. Okey. Aplikasi untuk bangunan tu dah ada, tetapi license untuk nak buat application untuk nak penerbangan itu sendiri tak pernah dibuat. Dan ini didedahkan sendiri oleh Anthony Leok, tidak pernah dibuat tentang perkara tersebut. Dia kata application tu memang ada, tetapi hanya untuk tempat. Sebab kita kena ingat, dia akan ada EIA Environmental Impact Assessment, dia akan ada permohonan daripada pelbagai agensi di dalam proposal tersebut, dan proposal itu tidak pernah dihantar sebagaimana disebut oleh menteri di dalam parlimen. So kalau dia nak tipu rakyat di luar tu bolehlah, yang mana tak tengok parlimen bolehlah kita katakan, tetapi hakikat yang berlaku adalah application itu tak pernah ada. Now, nak besarkan Penang, bagi saya itu satu cadangan yang sangat baik. So kita ada international airport di utara, iaitu Pulau Pinang, dan kalau Kedah bijak, kalau Kedah berubah kepada negeri Pakatan Harapan di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, spill over daripada kemajuan terima kasih Zarif, di Penang itu sebenarnya boleh spill kepada Kedah kalau kerajaan dan pemerintah dia bijak. Tapi itu saya kata, ada ke orang PAS yang jadi pemerintah ni bijak, tuan-tuan? Dia dok kutuk Penang, kutuk Penang, maki Penang, kata Penang kena bayar air. Padahal sebenarnya kalau dia bijak, dia boleh kerjasama dengan Penang. Spill daripada kekayaan Penang tu boleh spill over kepada Kedah, sebagaimana yang berlaku kepada Johor Bahru. Spill daripada mana? Daripada Singapura. So kita ada international airport di Penang, kita ada international airport di Kuala Lumpur, Selangor lah. Kita ada international airport di Johor, kita juga ada international airport di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu, dan juga di Kuching, Sarawak. Itu sebenarnya pintu-pintu untuk orang masuk. Dan tuan-tuan dan puan, tahu tak, Penang ni, Pulau Pinang ni, ni orang Pulau Pinang tahulah, antara 10 must visit place in the world, Penang. Pulau Pinang ni adalah antara 40 saya tengah cari artikel tu. Tak jumpa lah. Hari tu saya ternampak satu artikel. 100 must visit places in the world before you die. Saya tak jumpa artikel tu. Hari itu saya baca. Dan salah satu yang disebutnya tu adalah Penang. Okay, Pulau Pinang. Okay, saya pergi juga Penang sebenarnya. Saya pernah pergi Penang ni tahun zaman gerakan pemerintah. That was back in 2005. Saya pergi masa itu Penang suatu gerakan pemerintah. Kemudian saya pergi lagi sekali Penang selepas Pakatan Harapan took over. Saya pergi tahun 2011 macam tu, dan kemudian saya pergi dalam sebelum PKP itu 2019. Saya nampak sebenarnya bagaimana Penang, walaupun dia tak ada banyak resources daripada segi ialah macam REE ke, dia tak ada lah daripada segi, tetapi dia menggunakan environment dia dan juga food. Dia ada dua, environment dan juga food. Penang ni tak adalah pantai paling cantik kat Malaysia pun. Cantik lagi pantai kat Kelantan sebenarnya. Cantik lagi pantai kat Terengganu. Of course lah, pulau dia lagi cantik. Sabah, Sarawak tak ada cerita lah. Tetapi dia pandai marketing. Itu kelebihan Penang. Penang ni dia pandai marketing. Of course, dia punya makanan tu cerita lah.
Tak payah cerita. Saya pergi rasa dia punya kari ikan dia. Kari ikan. Ada satu restoran tu. Sebut pun dah lapar tu kan. Satu restoran tu dekat bawah hotel saya je. Dia ada orang tak suka tapi saya suka. Dia jual tepi jalan je. Dia siang restoran tu restoran Cina. Sebab saya perasan saya nampak daripada hotel saya restoran Cina. Dan halal lah. So bila malam dia tutup restoran Cina tu, dia akan berjual depan tu. Dia ada apa orang kata anak, cucu dia, anak dia. Kemudian pakcik tu lah, orang tua jual kat situ. Dia punya nasi lemak tu memang kau tuan-tuan, tambah lagi kari. Lapar perut saya nak dengar kan. Tapi dia punya makanan dia. Lepas tu ada satu restoran, satu kedai juga tepi jalan, makan pagi. Saya tak tahu nama makanan tu apa kan. Makanan tu apa, tapi dia macam tosai something like that. Memang penuh. So satu kebagusan kepandaian Penang ni, dia pandai marketing dia pandai. Macam juga Bali ni bukan paling cantik. Sebenarnya di Indonesia yang antara yang tempat paling cantik nak pergi Lombok. Tapi sebab Bali ni dia pandai marketing. Sama juga Kedah sebenarnya. Kedah ni banyak tempat pelancongan, banyak tempat yang menarik. Tetapi sebab Kedah tak pandai marketing, ya dapatlah pula menteri besar macam tu, hancur.